Assalamualaikum, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tingkatan 5 yang bertajuk PIRS. Apa itu PIRS? PIRS adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Hari ini kita akan belajar standard kandungan 1.1 iaitu kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif, dan juga standard kandungan 1.2 iaitu kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. Untuk standard pembelajaran, kita akan rangkum 1.1.1 hingga 1.2.4 untuk hari ini. Okey, baik. Untuk standard pembelajaran hari ini, kita akan menyatakan hak kesihatan reproduktif dan seksual dan menjelaskan kepentingan kita mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, baiklah. Sebelum tu, pada akhir PDPR nanti, cikgu harap awak akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 hak kesihatan reproduktif dan seksual, serta awak akan dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan hak kesihatan dan reproduktif. Okey? Unit ini diperkenalkan untuk mendidik kamu untuk mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual dan mencapai taraf kesihatan yang optimum, hidup bebas dan juga selamat. Selain itu, kamu juga tahu tentang kemahiran menangani tingkah laku seksual seperti amang seksual, mengetahui masalah penagihan berulang, mengawal ketidakstabilan emosi, konflik dalam kehidupan berkeluarga, mencegah penyakit jangkitan seksual dan menghindari buli cyber. Kemahiran-kemahiran ini penting untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Okey, apa itu hak kesihatan reproduktif dan seksual? Contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual ialah hak untuk hidup, kebebasan dan juga keselamatan, iaitu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan juga selamat. Selain itu, konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan keturunan, kerana kita berhak untuk hidup aman dan bergerak bebas. Ini bermakna jika maruah anda dicela, anda berhak untuk membuat aduan kepada pihak yang berwajib kerana ada hukuman yang telah ditetapkan kerana anda ada hak untuk hidup bebas dan juga rasa selamat. Okey. Hak kesihatan reproduktif dan seksual yang seterusnya. Contohnya adalah hak untuk mendapat kesamaan gender dan tidak mendiskriminasikan. Okey. Wanita dan lelaki perlu diberi peluang yang sama untuk memajukan diri keluarga, masyarakat dan negara. Kerana kita zaman moden ni, wanita dan lelaki sama sahaja mengejar cita-cita dan kejayaan. Jadi tak ada istilah wanita di dapur, lelaki saja bekerja, itu zaman dahulu kala kan. Wanita juga ada hak untuk peluang sama rata memajukan diri dengan sama dengan lelaki. Okey. Lelaki dan wanita juga mempunyai hak yang sama berdasarkan kelayakan akademik, kemahiran dan kebolehan mereka untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara kita. Dan wanita hari ini diberi peluang untuk menceburkan diri dalam pelbagai bidang. Okey? Okey. Selain daripada itu, kita ada hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Contohnya, seorang bersalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan mengikut lunas undang-undang. Dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk penyiksaan, kekejaman atau menghukum sesuatu kaum hanya kerana perbezaan bangsa, budaya atau warna kulit. Okey, kita tahu kita ada pelbagai budaya, pelbagai agama yang berbeza. Jadi hak kita adalah untuk mengikuti lunas-lunas agama yang telah ditetapkan kepada kita. Okey, menurut WHO pada tahun 2014, terdapat 4 jenis hak reproduktif dan juga seksual, iaitu pertama, hak untuk mendapat kesaksamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Yang kedua, hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Yang ketiga, hak untuk bergerak bebas. Dan seterusnya, yang keempat, hak untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa. Baiklah, tadi kita tahu apa itu hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. Sekarang kita nak tahu apa kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual ni. Okey, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, istilah remaja ni kita tafsirkan sebagai seseorang yang berada dalam lingkungan umur antara 10 hingga 19 tahun. Okey, pada umur itu golongan remaja ni melalui fasa peralihan lah. Individu akan melalui fasa peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Alam dewasa tentulah penuh dengan cabaran, terutama daripada segi fizikal, mental dan juga sosial. Oleh itu, golongan remaja, kamulah perlu mengetahui kepentingan kesihatan reproduktif dan sosial ini dengan sebaik-baiknya sebelum menempuh alam dewasa. Okey, kita tengok apa antara hak reproduktif dan seksual yang perlu kamu ketahui. Iaitu yang pertama, hak daripada perspektif individu. Okey, sebagai remaja, anda perlu melindungi diri daripada menjadi mangsa penderaan seksual. Sebab kita dah tahu batasan pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Sebagai remaja juga, kita perlu menjadi individu yang berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Macam sekarang, kita belajar tentang pendidikan reproduktif dan seksual. Sudah tentu, kita boleh menilai antara yang baik dan buruk. Selain itu, remaja perlu mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan kita. Baik, hak daripada perspektif keluarga pula. Okey, apa yang perlu keluarga awak buat untuk awak? Awak mendapat hak daripada keluarga awak untuk mendapat bimbingan daripada ibu bapa dalam kesihatan reproduktif awak. Contohnya, ibu bapa awak perlu untuk memberikan pendidikan itu seawal awak kanak-kanak untuk mempertahankan diri daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini, terutamanya remaja perempuan. Okey, keluarga juga perlu beri pengetahuan tentang dekat mana boleh sentuh, dekat mana yang tak boleh sentuh. Itu remaja perlu diberikan pengetahuan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, selain itu, remaja juga perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga. Jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan reproduktif dan seksual, awak kena tanya kepada keluarga untuk mengelakkan daripada apa-apa yang tidak diingini. Contohnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduktif. Okey. Selain daripada itu, keluarga awak juga perlu, terutama ibu bapa lah, perlu memberikan nilai-nilai murni dari sejak kecil lagi, terutamanya agama lah, secara berterusan supaya kita berada pada landasan yang betul dan tidak menyalahi etika dalam agama kita. Okey, akhir sekali, hak daripada perspektif masyarakat. Apa yang perlu masyarakat buat kepada golongan remaja? Iaitu, remaja perlu dilindungi daripada terjebak dalam gejala sosial. Okey,
Golongan remaja ni perlu mendapat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial yang mudah mempengaruhi diri mereka. Jadi tanggungjawab masyarakat, jiran-jiran, untuk menegur jika terdapat remaja yang melakukan gejala sosial. Dan kita tak boleh buat jaga tepi kain sendirilah. Ini adalah tanggungjawab sosial masyarakat kita untuk sama-sama menjaga remaja kita, kerana remaja perlu peka dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Dan apabila terjadi sesuatu, masyarakat juga perlu memanggil remaja itu untuk mendapatkan khidmat kaunseling, kerana tujuannya untuk membantu remaja dan keluarga tersebut menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi, kena sama-sama ambil tanggungjawab. Baiklah, sampai setakat itu saja untuk hari ini. Dan selepas ini, tajuk seterusnya kita akan melihat tajuk bagaimana untuk menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Okey, cikgu harap semua orang memahami tajuk kita pada hari ini, dan tajuk ini kita akan sambung dalam pembelajaran yang akan datang. Okey, jangan lupa jawab kuisis di link yang cikgu berikan. Okey, Assalamualaikum.